A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 132. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas daripada ayat 128 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi wa yanzura kaifa ta'malun. Maksudnya, mereka berkata, iaitu Bani Israel berkata kepada Musa AS, kami telah disakiti, dizalimi sebelum engkau datang kepada kami dan juga setelah engkau datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti. Lantas kata Musa AS, moga-moga Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menggantikan kamu di tempat mereka di bumi ini. Maka Allah akan melihat setelah kamu berkuasa, apakah yang kamu akan lakukan, sama ada bersyukur ataupun kufur. Pengajaran yang pertama, setiap manusia dicipta oleh Allah untuk diuji, termasuklah disakiti dan dizalimi, khususnya oleh musuh-musuh Islam. Dan itu adalah sunnatullah, iaitu ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Pengajaran kedua, semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujiannya dan semakin banyak dia disakiti oleh musuh Islam. Sebagaimana para Nabi dan Rasul disakiti oleh kaum-kaum mereka. Yang ketiga, tujuan utama para Rasul diutuskan oleh Allah ialah untuk menunjukkan jalan kebenaran. Jalan, iaitu jalan yang diredai oleh Allah.
agar manusia selamat daripada kekufuran dan kesyirikan dan azab Allah. Dan kedatangan para rasul tidak semestinya memberi keselamatan kepada manusia di dunia. Dalam bentuk fizikal. Tetapi yang pasti orang yang beriman akan dipelihara dan diselamatkan oleh Allah akidahnya. Yang keempat, setiap yang menentang Allah dan Rasul pasti kesudahannya akan dibinasakan oleh Allah. Dan bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Okey, 130, ayat 130. Walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah mengazab pengikut-pengikut Fir'aun dengan kemarau dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil peringatan. Pengajarannya pertama, rahmat Allah kepada hamba-Nya yang kufur dan dalam kemungkaran, Allah menimpa mereka azab atau musibah di dunia. Agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang kedua, semua musibah yang berlaku di dunia adalah berpunca daripada perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Yang ketiga, sebesar mana azab di dunia, ia adalah terlalu kecil apabila dibanding dengan azab di akhirat. Ke ayat 131. Fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maksudnya, maka apabila telah datang kepada mereka, iaitu pengikut Fir'aun, apabila datang kepada mereka al-hasanah, kebaikan, bumi subur kembali, lalu mereka berkata, ini adalah kerana kelebihan kami dan kami berhak mendapatnya. Dan sekiranya musibah menimpa mereka,
mereka menganggap itu adalah berpunca daripada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ingatlah, sesungguhnya semua musibah yang berlaku adalah daripada Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Pengajaran yang pertama, semua kebaikan dan keburukan adalah daripada Allah. Yang kedua-duanya Allah timpakan kepada manusia sebagai ujian. Sama ada manusia bersyukur dengan nikmat atau kufur, dan sama ada manusia sabar dengan musibah atau tidak sabar. Yang kedua, tidak ada sial dan nasib malang dalam Islam. Tidak ada sial dan nasib malang dalam Islam. Sebaliknya, semua musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah hasil daripada kekufuran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia sendiri. Yang ketiga, orang yang beriman wajib bertawakal hanya kepada Allah. Dan sentiasa bersangka baik kepada Allah dan apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cukup, kita sambung ayat seterusnya. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 132. Kaitan ayat 132 dengan ayat sebelum ialah, kalau sebelum setelah Musa AS menunjukkan bukti mukjizat kebesaran Allah dan kebenaran risalahnya, Fir'aun tetap tidak beriman. Dan setelah Fir'aun kalah bila bertemu dengan Nabi Musa AS bersama tukang sihirnya, dan tukang sihir telah beriman, pun Fir'aun tidak juga beriman kepada Allah. Maka Allah timpakan musibah kepada Fir'aun dan pengikutnya, iaitu dua musibah. Apa musibahnya? Satu, as-sinin, kemarau. Yang kedua, kekurangan buah-buahan. Okey. Lepas tu, apa berlaku? Lepas tu Fir'aun meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar menghilangkan musibah tersebut. Kemudian setelah Allah hilangkan musibah tersebut, ini sambungan ceritanya, ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, mahma,
Mahmah ni apa saja? Syekh Ummah. Nah, Muhammad ni apa maksud dia? Apa sahaja. Setelah ditimpa musibah dan setelah Allah tarik balik, apa sikap Bani Israel, pengikut Firaun? Mereka berkata pada Musa, apa sahaja? Ta'tina, engkau membawa kepada kami bihi dengannya iaitu apa sahaja. Apa tu? Apa sahaja tu apa dia? Min ayatin, dari apa mana ayatin? Tanda, alamat. Al-alamat tu adalah dari tanda-tanda, ataupun dari apa sahaja. Nakirah, apa saja tanda-tanda. Tanda apa ni? Yang menunjukkan kebesaran Allah dan juga kebenaran Nabi Musa AS. Litasharana, untuk engkau mensihirkan kami. Mensihirkan kami biha, dengannya. Dengan apa ni? Ini balik pada apa? Ayat. Jadi kalau selepas ni, kalau kamu bawa apa saja tanda tentang kebesaran Allah, dengan tujuan apa ni? Tengok bahasa yang digunakan oleh Firaun dan pengikut dia. Dia ayat tu, bila sebut ayat tu tanda kebesaran Allah, seolah pengikut Firaun mengiktiraf ada tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Tapi sebenarnya dia guna kalimah tu bukan sebagai pengiktirafan, tapi sebagai mempermainkan. Tanda kebesaran Allah tu apa? Dari mana kita tahu dia gunakan ayat tu sebagai mempermainkan Musa? Dari mana kita tahu? Ni, perkataan ni. Jadi ayat tu bukan dia mengaku itu tanda kebesaran Allah. Buktinya dia kata ayat tu sebenar untuk kamu menyihir kami. Tongkat ke, tangan ke, semua tu adalah alat untuk menyihir kami. Maka natijahnya apa? Fama nahnu, maka tidak nahnu, kami, laka, kepada engkau, bimu'minin, percaya, orang-orang yang beriman. Apa maksud ni? Jadi itu yang tersirat lah. Yang tersiratnya apa? Yang tersiratnya ialah jangan buang masa lah. Jangan buang masa. Kamu bagilah 1000 dalil pun, 1000 bukti, kami tetap tak akan beriman. Jangan buang masa kamu. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu betapa kerasnya, degilnya hati Firaun dan pengikut dia. Walaupun dah ditimpa musibah, kemudian dia minta Musa berdoa. Musa dah berdoa, Allah dah angkat musibah tersebut, tak ambil pengajaran. Inilah kesimpulannya. Bagilah lagi apa-apa bukti, kami tetap tak beriman. Jadi penyakitnya ada tak dalam pada umat Nabi Muhammad? Bagilah apa-apa saja dalil, kami tak akan beriman. Sebab yang kami buat, apa salahnya? Apa salahnya?
Okey, contoh ayat ni, cuba buka surah Al-Hijr ayat 6. Surah Al-Hijr ayat 6. Okey. Cuba kita terjemah. Waqalu, mereka berkata, siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah. Mereka berkata pada siapa? Muhammad. Ya ayyuhallazi, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru. Tengok dia guna perkataan az-zikru. Zikru ni peringatan. Ha? Peringatan ni sebenarnya apa dia? Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran ialah Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata orang musyrikin Mekah, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya Az-Zikru. Orang musyrikin Mekah ni percaya tak bahawa Quran tu diturun kepada Nabi Muhammad daripada Allah? Ya. Bukankah mereka menuduh Quran tu direka oleh Muhammad? Betul kan? Jadi mereka sebenarnya tak percaya pun. Dia kata itu direka oleh Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba dia kata apa? Wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru. Ayat ini seolah mereka seolah mengaku betul Quran diturun kepada Muhammad daripada Tuhan, diturunkan kepadanya. Kemudian dia juga mengaku Quran tu adalah sebagai az-zikru. Tapi betul tak mereka mengaku tu? Tak, mereka menyidik. Apa bukti? Innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan peringatan, engkau ni sebenarnya gila. Mana ada peringatan diturun pada orang gila, kan? Tapi dia berlawan tak dengan Muhammad? Berlawan. Kita pernah tak berlawan dengan orang gila? Pernah tak? Kalau orang tu berlawan dengan orang gila, makna apa? Siapa yang gila sebenarnya? Orang yang lawan tu, kan? Kalau Muhammad gila, jangan lawan. Tiba-tiba kamu lawan habis-habisan. Sebenarnya kamulah gila. Berlawan dengan orang gila, kan? Okey. Dan juga buka surah Al-Baqarah 211. Surah Al-Baqarah 211. Ini kaitan dengan ayat 132. Apa kata Bani Israel? Ayat 132 yang tadi. Apa saja kamu turunkan bagi bukti apa sekalipun, rizaknya satu je, iaitu kami tetap takkan beriman. Jadi Allah pun dah beritahu Nabi Muhammad dalam ayat 211 surah Al-Baqarah. Sal. Apa makna sal? Is'al. Daripada perkataan sa'ala, fi'il madhi, mudhari' dia yas'alu, amar dia fi'il amar sal. Sal tu fi'il amar, perintah. Allah perintah kepada siapa? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tanyalah. Tanya siapa ni? Bani Israel. Bani Israel ada tak zaman Nabi? Di mana? Di Madinah. Siapa ni? Bani Israel yang ada di Madinah? Yahudi. Nasrani? Nasrani boleh kata tak ada. Kalau ada pun yang datang daripada luar. Sebab tu ada kisah Yahudi buta yang menyakiti Nabi, letak pokok duri depan rumah Nabi, kan? Kisah tu dia kata berlaku di Mekah. Itu cerita tu tidak ada asal. Cerita bohong. Sebab apa? Sebab Yahudi tak ada kat Mekah. Ada juga yang kata wanita buta, kan? Wanita buta Yahudi dengan Nabi. Itu pun dia kata berlaku di Madinah. Dan dia menyakiti Nabi. Itu pun cerita palsu. Sebab tak mungkin, bahkan mustahil, Yahudi menyakiti Nabi, sahabat biarkan. Mustahil. Bahkan Yahudi di Madinah ada 3 golongan, kan? 3 puak. Bani Quraizah, Bani Nadir
Bani Kainuka. Akhirnya walaupun mereka penduduk asal Madinah, akhirnya mereka ke mana? Diusir oleh Nabi dan ada sebahagian mereka dibunuh. Jadi tak mungkin ada Yahudi menyakiti Nabi setiap hari dan dibiarkan oleh sahabat. Sebab itulah cerita itu adalah cerita palsu. Tapi didenda oleh ustaz-ustaz dan dijadikan panduan. Kita kena buat baik pada musuh yang buat jahat. Betul, tapi ada hadnya. Itu bukan menunjukkan Nabi itu toleransi. Kalau betul berlaku, itu menunjukkan Nabi lemah. Dan bukan berlaku. Okey. Allah kata pada Bani Israel, kepada Nabi, wahai Muhammad, tanyalah Bani Israel. Apa dia? Kam. Kam apa makna? Kam ni berapa banyak? Atainahum. Kami telah beri kepada mereka min ayatin. Dari bukti-bukti, tanda kebesaran Allah. Dan Allah sebut lagi sifat bukti itu apa? Bayyinah. Makna tanda kebesaran Allah bukan sikit, tapi semuanya jelas. Setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Bani Israel yang tak beriman pada Allah, apa puncanya? Bukti tak banyak? Tak. Bukti tak jelas? Tak. Apa? Degil. Kalau nak beriman sebenarnya perlu tak bukti yang banyak? Perlu tak khatam 30 juzuk baru nak beriman? Tak. Apa ni, Firaun beriman setelah tukang sihir Firaun beriman setelah tengok berapa bukti? Satu je. Kalau satu tak beriman, yang kedua tu biasa tak akan beriman. Yang ke-10 sama. Kemudian Allah kata waman yubaddil, dan siapa yang yubaddil menukar, badal haji kan. Siapa yang menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya, dia tukar, maka Allah bagi amaran keras. Maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya, balasannya. Okey. Yubaddil nikmatullah. Yubaddil ni'matullah, menukar nikmat Allah. Apa nikmat Allah di situ? Apa nikmat Allah yang ditukar oleh Bani Israel? Ayatun ayat bayinah. Ayat bayinah tu apa dia? Tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Contohnya tongkat. Contohnya tangan Nabi Musa bertukar jadi putih kan. Saya nak tanya, kalau zaman kita lah, umat Nabi Muhammad, apa ayatun bayyinah? Quran, Sunnah. Tapi kalau tanya pada orang ramai, apa nikmat? Apa itu nikmat? Kekayaan, rezeki. Tengok Allah nak bagi kita faham nikmat yang sebenarnya apa dia? Bukan rezeki, bukan kesihatan, bukan harta, bukan pangkat. Apa dia nikmat yang sebenar? Ni tanda kebesaran Allah. Ayat Quran, satu ayat adalah nikmat. Kalau 6,000 ayat, 6,000 nikmat. Kita tengok langit kan, itu tanda kebesaran Allah, itu nikmat. Betul? Kalau kita tengah tengok langit, orang kata buat apa tu? Tengah cari nikmat. Orang kata apa? Siapa yang gila? Kenapa? Bukti kebesaran Allah adalah nikmat. Kenapa? Ini subjek baru ni. Nikmat bukan rezeki, nikmat bukan makanan. Bila kita dapat melihat satu tanda kebesaran Allah, membawa kita kepada kenal Allah. Bila kita kenal Allah, apa akan berlaku? Kita akan sentiasa taat pada Allah. Bila kita sentiasa taat pada Allah, apa akan berlaku? Apa hasilnya? Kita akan dapat rahmat Allah, kita jiwa kita akan tenang. Bahkan Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Macam mana nak jaga Allah?
Ikut perintah Allah. Macam mana nak ikut perintah Allah? Kena Tuhan. Macam mana nak kena Tuhan? Ayat. Bila kamu dapat satu ayat, semakin kena Allah, semakin taat, Allah jaga kamu. Jiwa kamu tenang. Dan laluan kamu ke syurga clear. Nampak tak? Sebab tu Allah kata, siapa yang tolak ayat tanda kebesaran Allah, sebenarnya dia telah menukar nikmat Allah. Menukar kepada apa? Bila sebut tukar, ada dua benda kan? Saya tukar roti kepada kek kan? Sekarang menukar nikmat Allah kepada apa? Kepada kekufuran. Apa kufur tu? Kufur kepada nikmat Allah dalam konteks ni. Apa dia? Ialah apa dia? Tak, dia tolak ni. Ayatin bayyinah. Quran dia tak nak faham. Dia kufur dengan ayat tu. Tengok langit dia tak nak tengok. Tak nak fikir pun. Dia kufur dengan ayat kebesaran Allah. Bila kita tak guna ayat kebesaran Allah untuk kena Allah, sebenarnya itulah kufur yang paling besar. Kufur yang menghalang kita daripada kena Allah dan menyembahnya. Ini telefon, ini ayat Quran. Kita tolak Quran ke tepi, tengok telefon. Kufur nikmat tak? Berlaku tak proses penukaran nikmat? Berlaku? Ada je masa dia nak bersembah kosong, ada je masa nak buka Facebook, tapi tak ada masa nak tengok ayat bayyinah. Kufur nikmat tak? Tapi kita sedar tak masa tu? Bila anak kita bagi duit, dia campak. Kita kata apa? Kamu ni tak bersyukur dengan Allah. Kita tengok drama dah, sejam dah. Kan? Ada berapa ayat yang bayyinah bagi kita? Ada berapa banyak? Betul ke 6,000? Berapa? Banyak berapa? Ayat Quran lagi boleh lebih. Tapi sebenarnya ayat yang menunjukkan kebesaran Allah bukan ayat Quran je. Berapa banyak? Semua yang selain daripada Allah adalah tanda kebesaran Allah. Daripada sebesar-besar langit sehinggalah sekecil semut ataupun nyamuk. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, saya ni ada masalah. Puncanya tak kenal Tuhan. Kenapa tak kenal Tuhan? Adakah bukti kebesaran Allah tak cukup? Tak cukup banyak? Cukup. Adakah tak jelas? Tak. Habis apa masalah? Yubaddil ni'matullah. Kamu sibuk cari tanda-tanda kebesaran dunia, bukan tanda-tanda kebesaran pencipta dunia. Boleh faham? Sebab tu saya nak ulang, siapa yang tak nak tadabbur Al-Quran, sebenarnya dia termasuk ayat ni. Wa man yubaddil ni'matullah. Sebab setiap ayat Al-Quran tanda kebesaran Allah. Kemudian, okey, habis ha? Kita pergi pada ayat seterusnya. Bila Bani Israel, kaum Firaun degil, bahkan dia mencabar Musa kan, bagilah apa saja bukti, kami tetap takkan beriman. Okey, maka Allah terus bertindak. Allah kata apa? Fa'arsalna. Lebih tepat fa ni ialah lebih tepat lalu. Fa ni menunjukkan apa? Terus, lalu. Kami utuskan alaihim, ke atas mereka, tufan. Apa makna tufan? Taufan bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab yang telah dirusakkan oleh orang Melayu. Sebab bahasa Arab tufan, Melayu taufan. Satu dia tukar baris, yang kedua dia tukar huruf. Pa kan, dia juga di ta. Okey, apa makna tufan? Banyak pendapat ahli tafsir. Tapi pendapat yang paling masyhur dan paling tepat ialah banjir besar. Al-ma'u al-kathir. Al-ma' al-kathir. At-tufan
Al-ma'u al-kathir, air yang melimpah. Dari sungai melimpah, kemudian hujan pula turun daripada langit dan bergabung melimpah bumi Mesir. Ada juga pendapat mengatakan tufan ni daripada perkataan at-tawaf. Tufan daripada at-tawaf ataupun tawafa. Tawafa yatufu, tawaf. Apa makna tawaf? Tak, tawaf. Pusing ataupun pergi marilah. Dia sebenarnya bukan pusing. Sebab tawaf ni bukan keliling Kaabah saja. Yang Safa dan Marwah pun dipanggil tawaf dalam Quran. Jadi maksud tepat tawaf ialah pergi mari, ulang-alik. Jadi tufan juga dipanggil daripada perkataan tawaf, iaitu banjir besar tu, hujan tu pergi dan datang. Seolah banjir itu tawaf pergi ke rumah mereka, ke sekedar rumah orang lain. Jadi Allah timpakan musibah mereka. Pertama ialah banjir besar. Satu. Pendapat yang paling kuat dalam ayat ini Allah sebut 5 musibah. Pendapat yang paling kuat bukan sekaligus, satu-satu. Mula-mula Allah timpakan tufan seminggu. Daripada hari Sabtu sampai ke Sabtu akan datang. Seminggu. Lepas tu bila dah teruk sangat, mereka jumpa Musa, minta Musa berdoa pada Allah supaya hilangkan banjir ni. Musa pun berdoa. Itu rahmat seorang Nabi. Kalau kita berdoa tak kepada orang yang keras kepala degil macam ni? Doa sendirilah. Cakap tak dengar kan? Jadi Nabi Musa berdoa dan Allah hilangkan selama sebulan. Bila sebulan, mereka berjanji, kalau hilang banjir ni, kami akan beriman dan kami akan pulangkan Bani Israel. Kan Bani Israel di bawah kawalan Fir'aun. Kalau hilang banjir, kami akan beriman dan kami akan pulangkan, serahkan Bani Israel kepada kamu. Setelah Allah hilangkan banjir, mereka tetap tidak beriman. Kemudian Allah timpa musibah yang kedua, wal jarad. Dan jarad apa dia? Belalang ni boleh jadi musibah tak? Macam mana? Dia rosakkan tanaman. Bila Allah hantar belalang banyak, rosak tanaman tumbuhan, habis. Tak boleh makan. Bahkan ada dalam tafsir mengatakan Allah bagi belalang yang banyak sampai menutupi cahaya matahari. Allah. Dan di mana-mana tempat ada belalang. Dalam baju mereka, dalam makanan mereka, semua ada belalang. Sama juga dalam tafsir mengatakan seminggu. Bila mereka dah tak boleh hidup apa semua, ini tufan ni dalam tafsir juga ada ahli tafsir mengatakan banjir tu sampai tahap apa? Sampai tahap kat leher mereka. Kalau mereka duduk je, mati lemas. Sebab banjir sampai ke leher. Dan mereka tak boleh tidur selama 1 minggu. Kalau tidur, matilah. Sebab air sampai ke paras leher. Lepas itulah dia berdoa, minta Musa berdoa. Kemudian Allah timpakan pula belalang. Belalang ni halal tak makan? Halal. Nabi kita ada 2 jenis bangkai. 2 bangkai yang halal dan 2 darah yang halal dimakan. Kalau bangkai yang halal dimakan apa dia? Belalang dan ikan. Apa maksud bangkai? Binatang yang boleh dimakan tanpa disembelih. Dan Nabi para sahabat pernah dalam beberapa peperangan, tak ada makanan, mereka makan belalang je dalam peperangan. Satu lagi, darah kan? 2 darah halal dimakan. Apa tu? Hati dan tak, limpa. Okey. Lepas 1 minggu mereka tak tahan, mereka jumpa lagi Musa dan minta Musa berdoa. Dalam ayat lain dia kata ud'u rabbaka, berdoalah kepada Tuhan engkau. Tengok degil. Sepatutnya bila Allah timpa satu musibah, apa berlaku? Musa, cukuplah, kami dah beriman, kami bertaubat. Tapi dia minta Musa berdoa pada siapa? Tuhan engkau. Dia tak mengaku itu adalah Tuhan kami. Nak menunjukkan mereka ni memang
degil. Sebenar proses ni sebenar Allah nak apa ni? Allah nak bagi tahu rahmat Allah dan Allah nak bagi peluang. Proses. Allah nak mampus ke apa? Nak hancurkan mereka terus boleh tak? Boleh je. Tapi itulah Allah. Proses-proses dah kemuncaknya barulah Allah timpa mereka dilemaskan dalam laut. Itu kemuncak tu. Setelah berlaku prosesnya. Wal kummal. Kummal apa dia? Kutu apa? Kutu ni ada dua. Satu kutu yang tak disukai. Yang kedua, kutu yang sangat disukai oleh wanita. Main kutu kan? Bukan. Oh, tak suka? Oh, tak main? Tak, bukan wanita ni lah. Wanita di luar sana. Okey, kutu yang mana ni? Ada banyak tafsiran. Pertama, kutu yang kat kepala itulah. Buka apa je ada kutu. Buka makanan ada kutu. Buka air ada kutu. Dan kutu ni akan gigit pintu rumah kaum Firaun. Semua sekali dia akan gigit dan akan hancur. Ada juga pendapat kumal ni bukan kutu. Yang jenis keluar daripada gandum ataupun beras. Kan ada kan yang hitam-hitam tu. Kita kalau ada 1, 2 kita boleh buang kan. Kalau ada 1000 bukan beras ada, bukan gandum ada, beribu-ribu beriak. Dan Allah timpa ni setelah setak ni ada jarak dia lepas sebulan. Yang ni pun Allah timpa seminggu. Bila mereka dah tak boleh tahan, mereka jumpa Musa dan Musa tetap berdoa. Dan akhirnya Allah angkat. Dah okey semua sebulan, degil juga, tak beriman juga. Masih zalim pada Bani Israel. Maka Allah turunkan pula kata dhafadi' wad-dhafadi' dan katak-katak. Macam mana katak ni? Bentuknya di mana-mana ada katak. Mereka masak kan? Masak apa? Kari kepala ikan. Buka-buka tengok katak. Mereka buat sirap kan? Tengok-tengok ada katak kat dalam. Bila mereka buka mulut je, katak lompat masuk dalam mulut. Sangat dahsyat azab Allah. Kita kalau azab Allah macam tu apa jadi? Apa dia? Banjir, COVID-19, tak ada apa pun kan. Tapi tak sedar-sedar juga. Tapi jangan risau, Allah tak akan bagi azab macam ni. Katak ke belalak Allah tak akan bagi. Kenapa? Sebab doa Nabi Muhammad minta pada Allah, jangan timpa musibah kepada umatnya sebagaimana Allah timpa pada Allah bayar cash pada umat dahulu. Tapi kepada umat Nabi Muhammad, Allah bayar ansuran. Apa musibah yang Allah timpa pada umat Nabi Muhammad? Tak ada langsung ataupun ada? Okey, apa dia? Yang ni bila Allah timpa musibah, mereka sedar tak? Nampak tak musibah tu? Walaupun mereka tak degilkan. Dan boleh jadi pengajaran kepada orang lain. Tapi musibah yang Allah timpa pada umat Nabi Muhammad tak nampak. Dan kadang-kadang dia tak sedar pun. Hati keras. Ada dalil? Surah apa, ayat apa? Bila tak boleh jawab tu mana hati juga adalah keras. Apa punca tak boleh hafal dalil? Tak berani jawab kan? Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 74. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata apa? Setelah diberi macam-macam peringatan pada Bani Israel, mereka tetap degil. Kemuncaknya, ayat ni Allah cerita pasal Bani Israel sebelum Nabi Muhammad.
Tapi sebenar pengajaran untuk Bani Israel zaman Nabi Muhammad dan juga pada semua umat Nabi Muhammad. Sebab Bani Israel zaman Nabi Muhammad dikira umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Musa. Okey, semua kemudian qasad. Qasad apa dia? Keras. Keras. Orang Melayu panggil kesat. Dia tukar baris sikit lah. Qasad jadi kesat. Kemudian keras. Keras apa? Hati. Kulit dia licin, muka dia lagi lembut. Yang kerasnya ialah hati. Min ba'di zalika. Selepas itu, selepas apa ni? Selepas mereka engkar perintah Allah. Kalau umat dahulu lepas engkar perintah Allah, Allah timpa musibah berbagai-bagai. Umat Nabi Muhammad, bila Allah timpa musibah, tak sedar juga, tak bertaubat, Allah timpa musibah, Allah jadikan hati mereka keras. Kemudian kita mungkin tak faham keras hati itu macam mana. Maka Allah buat contoh perumpamaan. Fahya kal hijarah. Keras tu macam batu. Kenapa Allah kata macam batu? Ada tak benda lain yang keras selain pada batu? Besi kan? Besi keras tak? Kenapa Allah tak buat contoh macam besi? Besi boleh dilembut dan boleh dicairkan. Batu boleh tak? Hancur. Boleh hancur tapi tak boleh dicair ataupun dilembutkan. Maka contohnya keras tu ialah seperti batu, au asyaddu qaswa, ataupun lebih keras daripada batu. Macam mana pula? Sebenarnya hati kita lembut ke keras? Kalau kita operate kemudian bawa keluar, lepas tu letak batu sebelah, mana lebih keras? Batu. Tapi kenapa Allah kata hati kamu macam batu, bahkan lebih keras daripada batu? Kita tak faham. Maka Allah buat contoh lagi. Wa inna minal hijarah. Dan sesungguhnya ada sebahagian pada hijarah. Hijarah apa dia? Batu. Allah nak bagi tahu ni, hati manusia kadang-kadang lebih keras daripada batu. Contoh apa? Ada yang sebahagian batu lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi terpancar daripadanya sungai. Maksud apa? Sekeras-keras batu keluar juga air. Tapi hati kamu walaupun nampak macam lembut, dah 10 tahun tak menangis. Dosa banyak, amalan tak ada, kan? Baca Quran setiap hari tapi setitik air mata pun tak keluarkan. Wa inna minha, dan ada juga sebahagian batu itu lama yashaqqaqu. Bila dia terpecah, terbelah, maka keluar daripada batu yang terbelah itu keluar air. Kan? Kadang-kadang kita lalu tepi jalan, kita tengok air keluar kan? Daripada ada saluran paip tak? Tak ada. Dan ada orang tadah pula. Keluar daripada apa tu? Batu yang keras. Tapi kamu, hati kamu ni tak, dah lama tak keluar air mata kan? Dan ada juga contoh lain, ada sebahagian batu manakala dia jatuh, ada batu yang jatuh dari tempat tinggi. Sebab apa? Takut kepada Allah, gemetar. Sebagaimana Allah kata kepada contoh, kalau kami turunkan Quran ke atas gunung, gunakan pecah. Sebab takut. Kamu dosa banyak, amalan pun tak ada, umur dah tua tapi tak rasa takut langsung. Jadi batu dengan hati manusia mana lebih baik? Inilah musibah yang sebenarnya lagi bahaya daripada musibah yang Allah timpa umat dahulu. Sebab apa? Kenapa lagi bahaya? Tak perasan. Ada seorang pemuda, dia jumpa seorang syekh, dia kata, kamu kata bila buat maksiat, tak solat dan sebagainya, Allah akan timpa musibah. Saya okey je. Saya dah tak solat lama, sihat walafiat, saya pun dapat rezeki yang murah. Syekh ni tanya, kamu pernah baca Quran? Pernah menangis? Tak. Itulah musibah. Kan? Tak masuk akal. Kita banyak dosa ataupun tak solat pun, tiba-tiba baca Quran tak menangis. Tak masuk akal. Nabi baca Quran, bila setiap kali baca Quran, Nabi mesti menangis dan terisak-isak pun, walaupun Nabi tak ada dosa. Okey, kemudian Allah kata wa mallahu, dan Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan.
Okey, kita sambung. Kemudian kata wadam, dan dam, darah. Dam ni orang Melayu selalu sebut bila dan di mana. Apa dia? Maidam. Oh, itu kat Malaysia. Kalau kat Mekah dia biasa sebutkan kena bayar dam. Apa makna kena bayar dam? Yalah, dam tu daripada berkata apa? Darah. Kena bayar dam tu makna kena sembelih. Bila sembelih keluar tak darah. Tapi tengok-tengok dia bayar beras. Tak ada kaitan dengan darah pun. Itu di Mekah lah kan, musim haji. Tapi di Malaysia sepanjang masa orang Melayu akan sebut dam. Bila tu? Bila dah tak ada kerja, pencen. Dan di mana tu? Kedai kopi kan. Maidam kan. Sebenarnya dia Maidam tu naik haji. Sebab nama dia tak naik kat tabung haji, dia naik haji dengan Maidam. Jadi kalau Maidam tu, kalau kita terjemah main apa? Main darah. Jadi kalau nak main juga tukar nama. Jadi Allah kata, okey, dam. Dam ni apa makna? Darah. Macam mana Allah timpakan musibah kepada kaum Fir'aun? Iaitu sungai Nil semua jadi darah. Telaga ke perigi ke apa saja, punca air semua jadi darah. Bahkan dalam rumah mereka, paip, kalau ada paip pun keluar darah. Kalau dah masak air pun, mula-mula air jernih, tiba-tiba bertukar jadi darah. Dia warna je ke rasa juga? Tak, warna dah rasa. Warna dah rasa. Ya. Ada dalam tafsir dia katakan, bila dah semua merah, semua darah, dia pergi kat pokok nak minum. Kan pokok kan ada basah-basah kan boleh minum kan, kita perah tu kan. Bila dia perah daripada pokok pun, bertukar jadi darah. Semua musibah ni Allah hanya timpa kepada siapa? Kaum Fir'aun. Bani Israel tak? Bani Israel tak? Yang katak, yang belalang, ribut, taufan, semua Bani Israel selamat. Contohlah darah kan. Jadi bila mereka buat apa saja jadi darah, dia pergi minta air kepada Bani Israel. Air itu mula-mula dia dapat bersih. Bila nak minum je, jadi darah. Bahkan ada dalam tafsir dia kata, Bani Israel berkomor kan. Dia nak minum yang Bani Israel berkomor. Sebab semua darah. Lebih baik daripada darah kan. Dan minum yang Bani Israel lebihan berkomor tu, bila masuk mulut je, bertukar jadi darah. Selama seminggu. Dan akhirnya jumpa Nabi Musa juga. Berapa kali 5 kali. Yang sebelum ni kemarau dengan kekurangan buah-buahan. Jadi semua sekali 6 kali. Nabi Musa tetap berdoa. Sebab kerja Nabi, kerja pendakwah bukan menghukum. Bukan menghukum. Ayat. Semua tu Allah kata adalah ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Mufassalat. Apa makna mufassalat? Mufassalat ada dua maksud. Pertama, tafsil, iaitu terperinci. Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu secara terperinci dan secara jelas. Satu. Yang kedua, faslu yang kedua makna dia terpisah. Terpisahkan. Faslu syita, musim sejuk. Faslu saif, musim panas. Jadi, tufan, lepas tu satu fasa berhenti. Lepas tu masuk pula ajarat. Itu dia panggil faslu. Berpisah. Bukan sekaligus. Terperinci. Fastakbaru. Lalu mereka sombong. Ini penyakit ni yang menyebabkan mereka tak berubah, tak kembali kepada Allah walaupun musibah berbagai dah. Puncanya ialah sombong. Al-kibru.
Ni penghalang besar manusia daripada dapat hidayat. Al-kibru. Sebab tu Nabi kata, siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah je al-kibru, dia tak akan dapat masuk sebesar zarah je. Jadi orang yang tak nak dapat hidayat, tak nak cari hidayat, tak nak belajar tadabbur Al-Quran, ini penyakit dia. Sombong. Saya sibuk dengan urusan. Allah nak bagi surga, dia kata, saya sibuk dengan urusan dunia. Fastakbaru. Al-kibru dalam Islam, kalau kita nak huraikan, apa makna al-kibru? Ada dua jenis. Kadang-kadang benda tu ada kat kita. Apa dia? Al-kibru ada dua. Berhati-hati. Satu, batarul haq. Batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Sombong. Yang pertama ialah menolak kebenaran. Ayat Quran dia tak nak, hadis sahih tak nak, hadis dhaif okey. Mimpi lagi okey. Sombong tak? Sombong dengan siapa? Allah. Sombong yang paling bodoh, sombong yang paling sombong ialah sombong dengan Tuhan. Mungkin kita tak adalah kan, kita terima kan ayat Quran kan? Sunnah pun kita terima kan? Yang kedua. Yang kedua ialah ghamtun nas. Merendahkan orang. Kadang-kadang kita ilmu banyak sikit, kita merendahkan orang yang kurang ilmu. Kadang-kadang kita belajar sunnah, kita merendahkan orang belajar bid'ah. Ya? Ada penyakit sombong. Kamu ni sampai bila nak belajar bid'ah ni? Duk sesak kan? Ayat tu menunjukkan kita sombong. Walaupun ada hakikatnya. Kan? Sebab kita ni ada jaminan tak yang kita buat semua betul? Yang kita buat semua betul, ada jaminan ada jaminan tak diterima oleh Allah? Tak ada, jangan sombong. Waktu orang beriman, semakin dia betul, semakin dia beramal soleh, semakin rendah diri. Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah dia buat kerja yang sangat besar, iaitu membina Kaabah? Apa kata mereka? Dia tulis tak, ini adalah projek kami berdua. Sejak bila Nabi Ibrahim boleh cakap doa bahasa Melayu? Jangan one dia je Nabi Ibrahim. Apa doa tu? Doa tu kita dah baca berkali-kali dalam Quran. Tapi kenapa tak boleh hafal? Sebab apa? Qasad. Mengaku tak apa. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Saya ringkas je doa dia. Innaka antas sami'ul alim. Surah Baqarah kan? Cuba baca. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Apa amalan kami ni? Apa amalan Ibrahim dan Ismail? Dia mungkin tak Ibrahim dengan Ismail bina Kaabah tak ikhlas? Ada betul kan? Surah Baqarah ayat 127. Ada kemungkinan tak dua-dua ni ada riak? Tak, Nabi Ibrahim Nabi ni. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ada kemungkinan tak mereka bina Kaabah ada unsur riak? Bukan kerana Allah, tak ada. Ada kemungkinan mereka buat untuk kepentingan dunia? Tak ada. Jadi confirm tak Allah terima. Kalau confirm Allah terima, apa perlu doa ni? Apa dia? Allah nak bagi tu, inilah sifat orang beriman. Semakin dia beriman, semakin dia merendah diri, dia dah semakin takut. Itu penting. Takut amalan tak diterima. Kenapa kena ada rasa takut amalan tak diterima? Sebab memang kita tak tahu apa lagi. Tak, bila ada rasa takut, kita akan buat apa lepas tu? Lebih. Kita akan baiki tambah-tambah.
Tapi kalau short sendiri, alah saya Nabi, mesti dia terima kan? Apa jadi? Shock sendiri dia. Haji kamu buat dulu, dah terima ke? Okey Ustaz, saya pun ikut sunnah. Bahaya tak? Ha. Jadi hafal doa ni, Rabbana taqabbal minna innaka. Kenapa kami minta pada engkau terimakan amalan kami? Sebab hanya engkau maha mendengar apa yang kami cakap, dan al-alim, engkau maha mengetahui apa niat hati kami sebenar. Okey. Kemudian fastakbaru. Jadi jangan ada dua sifat ni. Batarul haq, ghamtun nas. Kadang-kadang kita tak nak pergi jumpa orang miskin kan? Sombong tak? Sombong. Kadang-kadang tengok rumah orang miskin kecil, kotor, kita kata saya tak nak masuk lah. Saya baru je mandi. Sombong tak? Macamlah orang miskin tak mandi. Ha? Okey, apa pula punca sombong? Wakanu, dan adalah mereka kanu qauman, kaum mujrimin, yang kaum melakukan dosa. Jadi ada ulama mengatakan kanu qauman mujrimin, mereka melakukan dosa, ini punca mereka sombong. Sebab selalu buat dosa, akhirnya mereka sombong. Bahkan ada yang Allah kata apa, Nabi kata apa? Allah ampunkan semua dosa kecuali satu jenis dosa yang Allah tak ampun. Itu syirik yang lain. Ini yang lain lagi. Illa muhajir. Mujahir bukan muhajir. Kullu nas mu'afa illa muhajir. Muhajir apa makna? Tak, dia menjiharkan. Mujahir. Jihar. Nabi kata semua manusia diampunkan dosa kecuali mujahir. Sahabat pun tanya, siapa mujahir? Iaitu orang buat dosa waktu malam. Pagi, waktu malam ada orang tahu tak? Besok dia cerita pada orang. Dia menjiharkan dosa. Bila dia cerita pada orang, ada sifat apa tu? Sombong. Dan dia sikit pun tak rasa bersalah dan malu pada Allah. Ini ya, orang macam ni Nabi kata Allah tak ampunkan dosa. Bila kamu buat dosa waktu malam, orang tak tahu, sebenarnya Allah nak sembunyikan. Jangan cerita pada orang. Okey? Oh, dah habis lah. Kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram, Kitabus Solah. Muka surat berapa? Muka surat 130. Sebelum ni kita bab al-khusyuk fi salah. Bab pada menyatakan khusyuk dalam solat. Sebelum ni kita baca hadis larangan melihat ke atas ketika solat kan. Dan hukumnya adalah haram. Dan juga larangan solat dalam keadaan kita lapar tetapi ada hidangan kat depan. Itu juga dilarang. Ataupun dalam keadaan kita menahan al-akhbasani, untuk buang air kecil dan buang air besar. Okey.
Hadis hari ini 212. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah. Faqal, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil abdi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya Rasulullah SAW tentang berpaling dalam solat. Berpaling dalam solat. Aisyah bertanya. Maka Nabi menjawab, ia adalah satu perbuatan mencuri yang dilakukan oleh syaitan untuk melalaikan solat seseorang hamba. Okey. Mesti nak tanyakan berpaling macam mana. Okey, bila dalam hadis ini sebut umum berpaling, Nabi Aisyah tak kata berpaling muka. Maka kata pensyarah hadis ni, bila disebut secara umum ada dua maksud. Pertama, berpaling muka. Yang kedua, berpaling hati. Jadi kalau kita berpaling tanpa ada keperluan, maka Nabi kata itu adalah tipu daya syaitan untuk hilang khusyuk kita. Samalah. Termasuk yang hadis sebelum ni, tengok ke atas. Muka okey je, tapi mata. Tapi biasa yang paling banyak ialah berpaling hati. Start angkat kaki meja, hati dia berpaling ke mana? Empat penjuru. Ke Johor, ke Perlis, ke Kelantan, Durian, Manggis, semua ada. Sebab tu kadang-kadang dia pejam mata kan. Dia kata pejam mata tu lebih khusyuk. Kadang-kadang terbalik. Dengan dia pejam mata tu lagi khayal dia lagi jauh. Kan? Sebab kalau dia buka mata, mungkin mata dia terbatas kat depan je. Apa depan dia. Tapi bila dia pejam mata, perjalanannya lagi jauh. Okey. Jadi sebenarnya bila kita tak fokus dalam solat, tak khusyuk, itu sebenarnya tipu daya syaitan. Sama ada pergerakan badan kita ataupun hati kita. Dia ada tak tanda-tanda hati kita tak khusyuk ataupun solat kita tak khusyuk? Ulama kata antaranya kita asyik terlupa je bilangan rakaat, itu tanda tu. Nabi pernah tak terlupa bilangan rakaat dalam solat? Pernah. Berapa kali? Sekali je. Kita berapa kali terlupa bilangan rakaat? Sekali je, Ustaz. Tapi sekali sehari lah. 3 ke 4, 4 ke 5 kan. Juga antara kita tak khusyuk ialah kita solat Jumaat, kita akad takbir, lepas tu ada orang datang sebelah, kita perasan siapa orang sebelah tu. Itu ikhtilas, tipu daya syaitan. Bila kita angkat takbir, solat baca Fatihah, orang datang kan, syaitan pun tangkap fikiran kita. Cuba agak siapa tu. Tengok kain plekat ni rasa kena ni. Kadang-kadang orang tu bersingkan, macam pernah dengar. Itu ikhtilas. Okey, bila fikiran kita ataupun muka kita berpaling, ulama mengatakan solat sah. Tapi pahala kita kurang, dan kemungkinan kemuncaknya solat kita tak terima kalau kita berpaling daripada awal sampai akhir. Dua-dualah. Berpaling muka, berpaling hati. Sebab Allah kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim, yang berjaya dalam salat yang khusyuk je. Mana kalau tak khusyuk, tak berjayalah. Bila tak berjaya, maksud Allah tak terima salatnya. Okey, ada dua pendapat siapa yang salat tak khusyuk ni. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia tak perlu ulang. Sebab tidak ada dalil sahabat-sahabat ulang salat. Adakah semua sahabat khusyuk 100%? Tak. Nabi pun tak khusyuk 100%, betul? Pernahkah Nabi solat, Nabi tengok kain lansir di rumah dia kan? Lepas solat je, apa Nabi buat? Nabi suruh Aisyah turunkan. Tengok kesan
Khusyuk Nabi tu terkesan apa dia? Ada satu benda je lepas solat turun Nabi suruh turunkan. Sebab apa? Nabi tak nak solat akan datang terkesan lagi. Kan? Itu tanda orang khusyuk tu. Kalau kena sekali dia takkan biarkan berlaku kali kedua. Tapi kita berapa kali tak khusyuk berulang kan? Ha? Okey. Jadi jawapan apa Ustaz? Kena ulang ke tak ulang? Tak, jawapan pendapat pertama tak perlu ulang. Cuma kita kena baiki solat yang akan datang. Sebab apa? Tak kena ulang. Sebab tak ada dalil. Tak ada dalil bahawa sahabat pernah ulang solat sebab tak khusyuk. Okey, pendapat kedua, kena ulang. Wajib ulang. Apa dalil? Dalil ayat yang saya baca tadi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah, Allah kata, telah berjaya orang beriman yang khusyuk dalam. Bila kamu tak khusyuk, kamu tak berjaya. Bila tak berjaya, ke mana agaknya? Ke neraka lah. Berjaya tu maksud dia berjaya masuk syurga dan selamat daripada neraka. Kalau tak berjaya, makna masuk neraka. Macam mana kamu nak pastikan kamu berjaya? Ulang balik solat. Itu pendapat kedua. Solat kita yang tak khusyuk 5 kali sehari ke sekali sehari? Memang Ustaz kadang-kadang dah ulang pun tak usul juga sebenarnya. Kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan kan. Syaitan kata solat kamu tadi tak khusyuk. Kita bersolat lagi. Tak khusyuk lagi pula. Akhirnya kita dipenatkan oleh syaitan juga. Sebab itulah ambil pendapat pertama lah. Ambil pendapat pertama. Jangan ulang. Sebab tak ada jaminan solat yang kedua, yang ketiga lebih khusyuk daripada yang pertama. Tak ada jaminan. Kadang-kadang lagi tak khusyuk. Dan akhirnya kita pun penatkan. 3 kali solat tak khusyuk juga. Kita pun give up. Okey. Tengok syaitan ni hadir ni khusus. Syaitan mencuri. Dia ikhtiras ni syaitan curi dalam keadaan kita tak sedar pun. Betul tak? Kita tak khusyuk, kita tersedar bila tu? Bila kita tersedar, kita tak khusyuk dalam salat. Fikir kita melayang. Bila kita sedar? Bila bukan nak habis, bila dah habis. Itu ikhtilas. Iaitu syaitan curi dalam keadaan kita tak sedar. Kadang-kadang kita solat dengan imam kan. Habis solat orang tanya, imam baca surah apa tak ada lepas Fatihah? Tak tahu. Padahal imam tak pernah tukar 3 ku dah seminggu dah kan. Sebab kita ikhtilas. Hilang. So Ustaz kita yang juga tadi yang boleh buat Ya, itu sunnah Nabi. Kalau ada gangguan syaitan, kita ludah dalam bentuk isyarat. Jangan ludah betul. Marah AJK sikit. Ludah sebelah kiri. Kemudian a'udzubillah kan. Ini bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, benda tu mesti datang. Memang kerja syaitan. Kerja syaitan. Bagi orang yang khusyuk, mungkin sekali-sekala, okey boleh buat. Tapi kita daripada awal sampai akhir tak khusyuk, berapa kali nak ludah? Kan? Akhirnya tak sudah solat, dulu ludah je kan. Sebab itulah ulama kata, kenapa Allah jadikan sebelum solat ada wuduk, ada solat sunat qabliyah? Kenapa? Allah tahu hati kita memang. Syaitan ni, dia tak kacau kita masa makan. Dia tak kacau masa kita bekerja, tak kacau sangat lah. Tapi yang dia kacau betul-betul ni, 5 minit ni. Waktu solat tu. Sebab tu yang waswas tu, masa solat kan. Baca Fatihah berkali-kali. Tapi lepas solat, lancar je, clear. Dapat ijazah. Masa solat je tak lulus. Ustaz kita boleh katakan masa jemaah kan ada imam yang walaupun dia kena baca perlahan, dia baca kuat. Dia baca kuat lah Ustaz. Jadi masa dia baca kuat, kalau kita baca sendiri kan tak boleh lah. Pasal kena ikut dia. Jadi memang ikutlah cara dia, boleh kena ikutlah cakap dia okey Ustaz. Kadang-kadang Tak, kita solat berjemaah. jemaah tapi kan sepatutnya dia tak bising. Dia dalam mikrofon kan dengar dia baca kuat. Kalau peran baru ni imam suka baca kuat. Walaupun Tak, maksudnya imam dah sudah solat, dia baca kuat zikir kan? tengah solat. Masa tengah solat. Dia- Mikrofon tu jadi boleh dengar. Boleh dengar. Tak, dia baca. Ada waktu memang imam kena baca kuat. So, contoh solat maghrib, isya. Tak, mungkin tengah zuhur. Okey. Dia baca kuat juga. Aha. Bukan secara tak sengaja dia baca kuat. Jadi macam ganggu lah kita. Kalau kita tak ikut dia, jadi
Tak boleh Ustaz. Jadi kita Tak. Dia kalau solat zuhur, kita tak boleh ikut dia, jangan ikut. Betul macam nak ikut tu Ustaz. Dia baca macam dengar. Tak, kita baca je lah. Kita dah macam, saya dah, apa, dalam hati saya dah, apalah imam ni. Betul Ustaz, apalah imam ni, tak kerti ke? Kalau imam dengar, dia kata apa? Apalah makmum ni? Jadi macam mana Ustaz? Kalau memang ganggu masa sekali, dia akan baca dengan surah sekali, boleh dengar. Dia, okey. Pertama, kalau boleh kita cari, ni perempuan kan lelaki ni? Kalau perempuan solat kat rumah lah, tak payah pergi masjid, kan? Okey, kalau lelaki. Okey, kalau lelaki. Kak tak mungkin jadi lelaki. Contoh. Kalau lelaki, usahakan pergi solat masjid lain. Okey? Kalau tak ada masjid lain, jauh kan? Sebenarnya, kalau kita khusyuk, insya-Allah tak akan terganggu. Kalau kita khusyuk. Tapi kalau kita jenis tak khusyuk, iman baca tak dengar pun tak khusyuk pun, kan? Sebab saya bagi contoh. Ada salafus salih. Sebelum dia solat sunat kat rumah lah. Dia cakap pada anak dia, pada isteri dia, kalau kamu nak kutuk aku, nak cela aku, nak maki aku, celalah ketika aku sedang solat. Sebab apa? Aku tak dengar. Khusyuk sangat. Tapi kalau kamu maki aku sebelum solat, memang aku dengar, aku marah. Ketika solat, kamu cakap apa pun tak masuk. Sebab dia fokus pada bacaan. Begitu juga ada seorang salafus salih, dia solat di masjid di Basrah, tengah-tengah bandar. Ada satu ketika sebahagian masjid roboh. Jadi orang sekitar masjid yang sedang berniaga tu tahu kawan ni selalu solat di masjid masa tu. Dia pun pergi masjid. Kecoh. Sebab apa? Takut orang yang solat diranap oleh bangunan, kan? Bangunan masjid. Tengok-tengok bahagian kawan tu solat tak ranak. Dia tengah solat. Yang kelang kabut siapa? Yang tak solat tu. Itu antara ciri-ciri orang yang khusyuk lah. Jadi kalau kita khusyuk, sepatut tak terganggu lah. Tapi lah kita pun iman lemah, kan? Cari masjid lain kalau kita lelaki. Saya nak sebut apa tadi? Kenapa kita disunatkan wuduk? Kenapa disunatkan solat sunat qabliyah? Sebenarnya itulah rahmat Allah kepada kita. Sebab kalau kita ambil wuduk, terus masuk solat fardu, dalam keadaan kita disibukkan dengan urusan dunia, ada benda dalam kepala kita, terus masuk solat fardu, confirm tak khusyuk. Tapi kalau kita solat sunat dulu, kalau zuhur 4 rakaat, kan, dia proses dunia itu keluar sedikit demi sedikit sebelum kita mula solat fardu. Jadi solat sunat tu sangat penting, membantu untuk kita bersihkan dunia sebelum kita masuk yang solat fardu tu. Jadi jangan tak solat sunat qabliyah. Kemudian solat sunat ba'diyah pula menampung kekurangan solat fardu. Okey. Pengajaran daripada dua hadis ni. Satu lagi hadis 213. Wali Tirmizi bilafzin iyyaka wal-iltifatu fis salah fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fi at-tatawwu. Maksudnya dalam riwayat Tirmizi dengan lafaz, hendaklah kamu menghindari daripada berpaling dalam solat. Berpaling apa ni? Sama ada badan, muka ataupun hati. Jadi pastikan hati kamu fokus, khusyuk. Salah satu cara nak khusyuk hati kita ialah faham, hayati apa yang kita baca. Setiap pergerakan kita ada bacaan, kan? Jadi kalau fikiran kita menghayati maksud yang kita baca, insya-Allah kita boleh kawal hati kita daripada iltifat. Tak betul. Dia bila kita salat, ada bacaan. Dan Allah suruh kita baca doa tertentu, zikir tertentu, ayat tertentu, kan. Ada maksud yang perlu kita faham, yang perlu kita hayati, kan. Jadi bila kita baca, contohlah masa rukuk, kita baca apa? Subhana rabbiyal maha suci Allah yang maha besar, sebab tu aku tunduk pada engkau. Tiba-tiba masa rukuk kita ingat dosa, tak selari dengan apa yang kita baca. Ada ulama kata itu juga antara tipu daya syaitan. Sebab kita baca lain, khayal lain. Okey, memanglah, patutlah.
Okey, hendaklah kamu menghindari daripada berpaling dalam solat, kerana sesungguhnya ia adalah satu kebinasaan. Berpaling daripada solat, sama ada mata, muka ataupun hati, Nabi kata ialah membinasakan solat kamu. Kata ulama, membinasa ni ialah satu perbuatan yang menyebabkan kehilangan pahala. Solat sah, tapi bila tak ada pahala, tak diterima. Zero pahala. Sekiranya ia perlu juga bergerak, maka boleh dilakukan, tapi dalam solat sunat. Kalau solat fardu, elakkan. Apa tu? Tak ni? Hadis. Oh, hadis. Okey. Kita baca pengejar hadis. Pertama, dilarang berpaling dalam solat, sama ada berpaling dengan badan ataupun dengan hati. Yang kedua, perbuatan berpaling dalam solat ialah perbuatan syaitan yang bertujuan melalaikan seseorang daripada solatnya. Syaitan ni memang jahat lah. Kadang-kadang orang pergi masjid, dia paling dia kacau. Kenapa? Orang yang pergi masjid lah yang paling patut dapat pahala banyak. Ada saya pergi solat satu tempat, imam dah qamat, dia duduk, dua orang duduk lagi, orang dah betulkan sah nak angkat takbir, dia duduk dengan kawan dia kat belakang, tak bergerak langsung, bersembang. Tengok kerja syaitan. Orang angkat takbir baru nak bergerak, rugi tak? Rugi takbiratul ihram, rugi sah pertama. Itu kerja syaitan tu. Lepas tu lepas salam, terus pergi balik semula tempat tu bersembah. Ya Allah, habis. Lepas tu astagfirullah, kami minta ampun, solatmu kita khusyuk. Itu kerja syaitan tu. Yang ketiga, syaitan mampu memalingkan hati seseorang daripada mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Yang keempat, berpaling dalam solat tidak membatalkan solat, tetapi mengurangkan pahala solat. Wallahu a'lam. Akan datang kita masuk babul masajid, bab masjid. InsyaAllah kita jumpa pada malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم